Baik, seterusnya saya nak berbicara berkenaan dengan isu apa kalimah Allah ni baru-baru ni. Dan saya nak membawa followers ataupun para pendengar untuk cari artikel ini, artikel jurnal yang ditulis oleh Dr. Aizam Mas'ud. Bagi saya ini adalah satu tulisan yang merangkum penghujahan pihak yang nak guna nama Allah dengan hujahan balas kita sebagai umat Islam. Ketika jurnal ini ditulis, Dr. Aizam adalah antara kita kata pegawai di cawangan akidah bahagian penyelidikan JAKIM, setahu saya. Jadi beliau ini sangat berpengalaman dan sangat berkelayakan lah untuk berbicara tentang perkara ini. Jadi cari tajuk jurnal ini, hujah menolak penggunaan kalimah Allah oleh Kristian. Hujah menolak penggunaan kalimah Allah oleh Kristian. Kalau boleh, atau boleh pergi saja ke Facebook beliau dan beliau ada share jurnal artikel itu di situ. Okey. Sebelum saya masuk ke dalam artikel ni, saya nak share lagi satu posting. Saya akan post daripada orang-orang yang bagi saya kredibel dan boleh dipercayai lah, bukan any Tom, Dick and Harry. Satu posting yang dikongsi oleh Ustaz Abdul Halim Abdullah. Okay. Tajuknya, isu henti rayuan isu kalimah Allah. Jangan lupa beberapa hari lepas KDN berhenti membuat rayuan isu kalimah Allah. Dia tak jadi nak buat rayuan. Maksud dia bila Jill Island tu diizinkan untuk simpan bahan-bahan yang ada mengandungi perkataan-perkataan yang sepatutnya hanya boleh digunakan oleh umat Islam di negara ini, tapi dia sebagai orang Kristian membawa bahan-bahan yang ada perkataan Allah di dalamnya, dia menang. Dan asalnya KDN nak buat rayuan, tapi KDN tarik balik, tak jadi buat rayuan. Now, kenapa isu ini berlaku? Kerana ini saya punya personal opinion, sebab dia berkaitan dengan satu executive order yang dikeluarkan oleh pejabat DPM pada tahun 1986. Executive order tersebut ada, kita kata, ada ketidakjelasan pada penulisannya. Sehingga kan Mahkamah Tinggi memihak kepada pendirian ataupun defendant lah, plaintiff, iaitu Jill Island, memihak kepada dia. Saya bacakan, ini yang dipost oleh Ustaz Abdul Halim. Ini memo Pejabat Timbalan Perdana Menteri. Istilah perkataan Islam di dalam Alkitab yang tidak boleh digunakan. Kabinet memutuskan, saya sendiri, Anwar dan James, mengkaji perkara di atas. Keputusan, perkataan-perkataan di bawah ini boleh digunakan. Alkitab, firman, Rasul, syariat, ibadah, Injil, wahyu, ini boleh digunakan. Nabi, syukur, zikir, doa. Kemudian ada poin nombor 2. Perkataan-perkataan yang tak boleh dipakai. Apakah 4 perkataan itu? Allah, Kaabah, Baitullah dan solat. Kemudian di bawah itu ditulis, dengan syarat di kulit luar, iaitu muka depan buku-buku itu, ditulis perkataan untuk agama Kristian. So Mahkamah Tinggi memahami memo ini sebagai 4 perkataan ini tak boleh pakai kecuali kalau di depan buku ataupun terbitan itu ditulis untuk agama Kristian. Tapi masalahnya KDN faham lain. So ada percanggahan kefahaman di sini. Mahkamah Tinggi putuskan lain, KDN faham lain. KDN dan Immigration pada waktu itu faham lain. So atas sebab ini KDN sekarang ni kata kita tak perlu, kita tarik balik rayuan. Cumanya ada desakan daripada masyarakat supaya diperjelaskan sekarang ni posisi ni macam mana sebagai satu undang-undang yang jelas. PM kata boleh guna dekat Sabah Sarawak. Adakah itu berperlembagaan? Di sini kita menantikan satu penjelasan yang lebih clear.
Kenapa ada perbezaan? Semenanjung tak boleh, tapi Sabah Sarawak boleh pula. Kan? Di mana yang diberikan peruntukan sebegitu? Dan kalau memo ini tidak jelas, maka perlu ada EO baru, executive order yang baru yang menjelaskan. Betul tak? So boleh ataupun tidak boleh. Dan kita tahu surat khabar The Herald Katolik tu, mereka dah lama dah mendesak nak menggunakan perkataan Allah sebagai gunakan perkataan tu dalam dia punya newspaper, dan juga The Catholics nak gunakan terjemahan Allah kepada perkataan God. God translated as Allah dalam bahasa Melayu. So itu background dia. So awak baca artikel Dr. Aizam ni, awak insya-Allah akan dapat penjelasan yang bagi saya antara yang paling jelas lah yang saya pernah baca. Ingat saya kata tadi berdaya ilmu. Saya faham banyak orang malas nak baca benda ni. Kena baca. Kalau kita betul-betul, agama Islam, hak milik orang Islam, perkataan Allah, hak milik orang Islam sahaja. Bacalah. Tu saya kata tadi budaya ilmu. Dalam bab bisnes pun kita tak nak baca. Terms and condition pun tak nak baca. Padahal nak labur 500,000, 200,000 tak baca. Trust. Dalam bab agama pun kadang kita buat macam tu. Saya yakin, saya kasih jurnal ni hanya 2-3 orang yang akan baca. Nah, itu problem kita sebenarnya. That's our problem. Tak apa. Ustaz dah cakap clear. Baca. Kita kena ada budaya membaca. So you can, budaya membaca ni ajar kita disiplin. So it's very important. Force yourself to read. Rujukan-rujukan saya beri ni, kalau tadi saya bagi ZRA stream tu, tengok. Take some time to listen to it. Yang ni ambil waktu untuk baca. Kalau tak boleh baca penuh pun mungkin baca beberapa muka surat dan baca kesimpulan. Okey. Saya rumuskan apa yang Dr. Aizam tulis dekat sini. Ini beberapa hujah yang dikedepankan oleh golongan Katolik di Malaysia ini, ataupun sebahagian golongan Katolik di Malaysia ini, untuk menggunakan kalimah Allah sebagai terjemahan kepada perkataan God. Alasan yang pertama, mereka mendakwa mereka mengikut Bible. Bible dalam bahasa Melayu menggunakan Allah sebagai terjemahan istilah God dan Tuhan sebagai terjemahan untuk istilah Lord. Okay. Jadi dia terjemah God, Allah, Lord, Tuhan. Okay. Kita tengok adakah terjemahan ini tepat. Sebab kita tak nak bicara perundangan sahaja. Orang Islam kena bicara teologi juga. Okay, kita ada hujah-hujahan teologi yang kita kena kedepankan. Okey. First yang kita kena tekankan kat sini adalah Allah adalah kata nama khas. Okey. Dan bila sebut kata nama khas ni, nak tahu dia kata nama khas atau tidak dalam bahasa Arab, dia tidak boleh kita kata diumum, dikecil, dilelakikan, diperempuankan. Dia tidak boleh morphed. Awak tak boleh, dia tidak ada istilah plural bagi Allah. Dia tidak ada istilah double bagi Allah. Awak tak boleh nak femininkan perkataan Allah. Awak tak boleh masculinekan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia nama itu kekal begitu. Allah. Allah. Dia adalah dipanggil sebagai kata nama khas. Okay. Sedangkan perkataan God bukan kata nama khas. It's a generic term. Dia macam Jesus tu kata nama khas. God bukan kata nama khas. Jadi bagaimanakah awak menterjemahkan kata nama yang generik kepada kata nama khas? God diterjemahkan kepada Allah. Itu adalah tidak betul di dalam bahasa Arab. Okay? Dan juga di peringkat antarabangsa, kalau kita tengok kamus-kamus besar orang putih, Allah ni dia akan associate dengan God of the Muslims. God of the Muslims. Religion of Islam. Even dalam Encyclopedia Catholic, let it be noted that although Allah is an Arabic term, it is used by all Muslims, whatever be their language, as the name of God. But dia tak kata used by all Christians, dia kata used by all Muslims as the name of God. The name, not a translation for the word God, but as a name of God. Bahkan dalam Okey, kemudian kita tengok
Perbuatan pihak gereja Katolik menterjemahkan perkataan God kepada Allah juga tidak menepati istilah yang diguna pakai oleh masyarakat di negara ini. Perkataan God menurut Kamus Dewan Inggeris Melayu ialah male deity, dewa, Tuhan, idol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Deified, something that is deified. Lepas tu Tuhan. In Islam, di dalam Islam ada kurungan Tuhan itu bernama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tidak sesuai. Kalau nak kata Tuhan yang sebenar, cukup letak God dengan capital G. Sebab pelik diorang ni, bila diorang terjemahkan Bible kat Indonesia contoh, ada istilah gods, dia terjemah sebagai Allah itu. Allah itu telah datang. Tiba-tiba perkataan Allah itu boleh dipluralkan. Padahal ia adalah satu kata nama khas yang tidak boleh dijadikan bentuk plural. Jamak tak boleh. Okay. Alasan yang kedua pula, dia kata, sejak awal abad ke-19, para penganut Katolik di Malaysia telah pun memiliki buku-buku doa dalam bahasa Melayu dan perkataan Allah telah digunakan sebagai terjemahan. So dia nak kata bahawa benda ni dah lama dah dekat tanah Melayu dipakai. Abad ke-19 dah ada buku-buku doa Kristian Katolik yang terjemahkan God sebagai Allah. Bagusnya Dr. Aizam mengaitkan benda ni dengan kempen penjajahan British, ya, ataupun Barat, ya, secara umumnya, yang berusaha untuk mengkristiankan tanah Melayu. Ini adalah satu fakta yang tak boleh disembunyikan sebab mereka sendiri buat pengakuan begitu. Penjajah sendiri membuat pengakuan bahawa mereka menyebarkan apa kita kata God, goals and gun or something like that, kan. Mereka datang ke sini nak bawa nama Tuhan dia, dan dia nak kita punya kekayaan dengan melalui jalan peperangan. So sudah tentu bila mereka nak menangi hati orang Melayu, mereka akan cuba membawa bahasa yang dekat dengan orang Melayu. Bahkan kita tidak boleh menafikan terdapat strategi-strategi strategi penterjemahan menggunakan perkataan yang tidak asing kepada orang Melayu, iaitu perkataan Allah itu sendiri. Dan percubaan untuk membandingkan Malaysia dengan negara-negara lain yang menggunakan kalimah Allah bagi merujuk kepada God juga tertolak. Ini kerana setiap bahasa digunakan oleh setiap bangsa di negara tertentu mempunyai sejarah dan kebudayaan yang berbeza. Okay? So, ini Malaysia punya hal. Tak boleh nak kata, oh tapi orang Arab guna, tetapi orang ni guna, tetapi Malaysia sebelum merdeka guna begitu. Tak. Malaysia ni adalah sebuah negara yang ada waktu penubuhan ni, ada tarikh penubuhan ni. Dia ada constitution, dia ada perlembagaan ni. Jadi when we speak about in Malaysia, nak terjemahkan Bible ke dalam bahasa Malaysia, kena ikut undang-undang Malaysia. Bukan duk mengikut undang-undang Melaka ya, ataupun sebelum penubuhan negara ini. Okay. Okay. Dalam konteks etimologi dan semantik pula, alasan gereja Katolik untuk merujuk kepada masyarakat Kristian Arab adalah tersasar jauh. Mereka tidak boleh membandingkan apa yang berlaku kepada Kristian Arab dengan Kristian di Malaysia. Apa yang berlaku di negara-negara Arab ialah pihak Kristian Arab menterjemahkan Bible daripada bahasa Suryani atau Aramaik atau Hebrew atau Ibrani kepada bahasa Arab. Ingat orang Arab dia terjemahkan Bible daripada bahasa Suryani atau bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani kepada bahasa Arab. Jadi perlu diketahui bahawa bahasa Arab, Aramaik dan Ibrani berada dalam rumpun bahasa yang sama, iaitu rumpun bahasa Semitik. Maka itu Kristian Arab mempunyai hak untuk berhujah bahawa kalimah Allah berkemungkinan berasal daripada nama asal Tuhan mereka dalam bahasa Aramaik dan Ibrani. Tetapi apa pula rasional pihak gereja Kristian untuk menterjemah God dalam Bible bahasa Inggeris kepada Allah dalam Bible bahasa Melayu? Bukankah kedua-duanya adalah dua rumpun bahasa yang jauh berbeza dari segi etimologi, semantik, bahkan suasana yang mempunyai penggunaan bahasa-bahasa itu? So Suryani, Aramaik dengan Hebrew ni bahasa adik-beradik dia serumpun. So kalau dia nak interchange, tak ada masalah.
Bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu ni tak serumpun langsung. Nampak? Penghujahan kena datang daripada bahasa, daripada sejarah, etimologi, kan? Daripada macam-macam angle kena bawa. Kemudian alasan ketiga diorang, dia kata ayat-ayat Quran sendiri telah menunjukkan bahawa golongan bukan Islam juga telah menggunakan lafaz Allah. Betul lah. Kembali kepada tadi, sebab mereka orang Arab. Okay. Sebab mereka adalah anak cucu kepada Nabi Ibrahim. Nama Allah itu mereka warisi daripada Nabi Ibrahim yang asalnya adalah merujuk kepada Tuhan yang Esa. Kemudiannya mereka merosakkan maksud Allah tersebut kepada satu makna lain. Jadi Nabi datang untuk kembalikan makna Allah itu kepada makna yang sebenar, makna asal. Jadi takkan kita sebagai Muslim Melayu nak mengizinkan Allah yang kami dah berjaya menyuci bersihkan daripada kesyirikan, takkan kami nak izinkan satu pihak yang nak kembalikan Allah tu kepada kesyirikan. Betul tak? Al-Quran diturunkan kepada Nabi di tanah Arab untuk tegur orang-orang yang telah menyelewengkan makna Allah itu. Allah yang Esa jadi Allah yang dengan apa yang ada dalam penyelewengan kepala otak mereka. So bila Islam dah sampai ke tanah Melayu, kita dah dapat tauhid yang suci. Takkan kita nak izinkan dalam mereka datang kemudian. Kalau mereka dah datang lebih awal, kan, mereka dah guna istilah Allah sebelum kedatangan Islam, dan kita tak boleh nak cakap apa. Tapi you datang selepas ini pula. Takkan kami nak mengizinkan you menggunakan nama Allah, nama Tuhan kami, dan menyanggahi makna dia. Allah itu sendiri merujuk kepada Tuhan yang Esa, you nak merujuk kepada Trinity. So sudah tentu tidak boleh, dan kias itu tidak sama. Kias itu tidak sama. Orang Arab dia tradisi daripada Nabi Ibrahim AS. Betul? Orang Melayu tidak ada tradisi guna nama Allah sejak zaman tok nenek moyang kita. Betul? Tak ada. Tak ada dalam sejarah, dalam archaeological findings ke, tak ada. Kalau ada mungkin jumpa, okey, settle, tak ada masalah. Ustaz, Ya. yang masa sebelum masa Nabi tengah berdakwah kepada penduduk Mekah, masa tu pun orang mesti lagi dah menggunakan perkataan Allah tu sendiri. And then diorang rujuk Allah ni sebagai Tuhan satu Esa ataupun Tuhan-Tuhan lain yang sekali dengan kabar datang Allah, diorang rujuk sebagai Allah juga. Tak, dia punya kefahaman tentang Allah tu rosak dah. Rosak. Antaranya, dia masih percaya Allah tu satu, tetapi Allah tu tak dengar apa yang dia minta. Allah ni kadang dia maki, kan? Allah ni ada kelemahan, macam tu. Allah ni terlalu jauh sangat sampai kalau kita doa dia tak sampai. So dia percaya satu, dalam masa yang sama dia ada akidah yang rosak tentang Allah itu. So istilah Allah yang mereka guna tu dah bukan Allah yang sebenar. Sama juga kalau Kristian nak guna istilah Allah untuk Trinity, memanglah dia akan kata Tuhan tu Esa, tapi Esa dia tu adalah tiga dalam satu. So of course kita tak boleh terima lah. Okay. Saya suka argumen pada muka surat 115. Menjadikan Al-Quran sebagai rujukan untuk menyokong alasan golongan bukan Islam menggunakan kalimah Allah bukanlah satu alasan bagi gereja Katolik, tetapi hujah bagi umat Islam. Ia melambangkan kegagalan gereja Katolik untuk berhujah berasaskan teks asal kitab agama mereka. Pelik kan? Untuk nama Tuhan dia, patutnya dia boleh bawa dalil daripada dia punya buku sendiri. Ini sebab kami nak gunakan nama Allah, nama Tuhan ni. Nama Tuhan dia terpaksa menggunakan kitab kita sebagai pengujahan untuk dia. You see? Dia melambangkan kegagalan gereja Katolik untuk berhujah berasaskan teks asal kitab mereka. Bagi umat Islam, ini menjadi bukti bahawa Al-Quran merupakan kitab suci yang memiliki fakta-fakta yang utuh dan konsisten. Ia juga menjadi bukti bahawa gereja Katolik menggunakan Al-Quran sebagai sumber paling dipercayai untuk mengakui Allah sebagai nama Tuhan berbanding berhujah berdasarkan perbahasan sejarah dan ilmu bahasa. Dia boleh aja berhujah dengan sejarah dan ilmu bahasa, tapi dia merujuk kepada Al-Quran. Oleh yang demikian, fakta-fakta mengenai Allah seperti mana yang dibentangkan oleh Al-Quran juga hendaklah diterima.
Okay, alasan keempat, mendakwa bahawa segmen terjemahan dalam bahasa Malaysia diwujudkan untuk memenuhi keperluan kepelbagaian etnik dan bahasa yang wujud di Malaysia sebagaimana yang wujud dalam populasi penganut Katolik di Malaysia. So jawapan Ustaz Aizam senang saja. Bahasa negara apa? Bahasa Melayu. Dah, kelas. Perkara 152 ataupun perkara 152 perlembagaan. Persekutuan menyebut bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia. Okay. Lagi satu dia kata, memaksakan penggunaan kalimah Allah dalam kalangan Kristian Katolik yang bertutur dalam bahasa Melayu di negara ini juga secara logiknya sudah pasti memberi kesan negatif terhadap konsep ketuhanan dalam agama Kristian. So, Dr. Aizam turn the table by saying, ini akan membuatkan kecelaruan di kalangan penganut Katolik Kristian sendiri. Di samping itu, mereka sendiri tidak bersepakat. Bila ada suara nak terjemah God sebagai Allah, ada Kristian Katolik lain yang refute. Kata Allah bukan Tuhan dalam Kristian. Macam mana ni? Nama Tuhan pun you masih tak settle lagi. Kan? Kita bukan nak menghina. Saya cakap sebelum you nak ambil nama Tuhan agama lain, you kena settle among yourselves. Takkan nama Tuhan pun you tak boleh sepakat. Something is seriously wrong there. Kalau nama Tuhan kamu dah tak boleh sepakat, it tells you something bigger, isn't it? Ni saya tanya dalam keadaan yang sangat beradab ni, saya tanya. Saya minta kita berfikir sama. Kalau nama Tuhan saja kamu tak dapat nak bersepakat, sedangkan kamu datang daripada satu mazhab, Catholics. Kalau ada satu mazhab fringe yang tak setuju, okey, itu kita tak akan berikan perhatian. Tapi among Catholics themselves, ada kata Allah ni boleh diterima, ada kata dia bukan nama Tuhan. Macam mana ni? Bukan kata tak sesuai, kata bukan nama Tuhan. How can there be such sharp disagreement between you? Something is not right. Let us also ask you, what is actually the name of the Father? Beritahu kami, sebagai umat Islam, nama Tuhan kamu ni apa sebenarnya dalam Bible? Elohim? Yahweh? Apa nama dia? Jesus? Which one? Allah ada ke dalam Bible? Dalam Bible kita kata bahasa Greek sebagai yang asal yang kamu dapat, kan? Yang paling tua adalah dalam bahasa Greek. Betul tak? Bible hari ini. So macam mana? Saya kalau orang Kristian saya akan tanya, aku nak sembah Tuhan ni, nama dia apa? Semua agama lain tahu nama Tuhan dia. Takkan agama aku tak tahu nama Tuhan aku sendiri sampai aku nak kena mengganggu sensitiviti umat Islam. Pelik, sangat pelik. Mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campur tangan di dalam urusan dalam gereja. Ini dakwaan mereka yang kelima. Kerajaan tak ada hak untuk halang mereka terjemah God kepada Allah. Sebab mereka guna perkara 11/3A dalam perlembagaan persekutuan. Tapi jawapannya yang Dr. Aizam bawa, dia bawa perkara 11/4. Tadi dia orang bawa 11/3A. Bawah sikit aja. Apa dia katakan? Kerajaan telah diberi hak oleh perlembagaan persekutuan dalam perkara 11/4 untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa etikat atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam. Okey? Nah, sebagai contoh, enactment kawalan dan sekatan pengembangan agama bukan Islam Negeri Terengganu 1980, Seksyen 9 menyebut melarang seseorang bukan Islam daripada menggunakan perkataan-perkataan tertentu baik dalam tulisan, ucapan atau kenyataan untuk menggambarkan antaranya kepercayaan atau konsep mana-mana agama bukan Islam. Okey, so kerajaan ataupun kerajaan negeri ada hak untuk sekat penggunaan perkataan-perkataan tertentu. Dan perkataan-perkataan ini termasuklah ini daripada kefahaman Dr. Aizam, ya, Allah, perkataan ilahi, Rasul, Nabi, Wahyu, Iman, Imam Syariah, Ulama, Dakwah, Ibadah, Injil dan sebagainya. Okey. Ini hujah-hujah tambahan.
Mengapa gereja Katolik tidak menggunakan kalimah asal bagi Tuhan sebagaimana yang terkandung dalam bahasa asal kitab mereka? Mengapa nama Tuhan perlu diterjemah sedangkan nama Tuhan adalah satu kata nama khas yang sepatutnya diguna pakai tanpa mengira bahasa pertuturan si penganut agama? Bukankah kalimah Tuhan dalam Bible berbahasa Ibrani iaitu Elohim, Eloh atau Elah? Pelik kan mereka tak pakai? Bukan tak ada perkataan. Ke sebab malu kalau pakai Elah tu akhirnya betul lah Allah yang orang Melayu, orang Islam panggil selama ni. Kan? For 1400 years, the Muslim have been calling the right God. Kita ni yang selepas 2000 tahun, hari ni masih tak clear lagi. The highest name of God apa? Kita ada dalam Islam, senang je Allah. Tanya kawan-kawan Kristian awak, what is the highest name of God? God identify himself as what? Yes, he has sifat. We're not asking about his sifat. We're asking about his name. Name is something else. Sifat is something else. The Father tu bukan nama, kan? Itu bukan nama. Nah, lepas tu B ni dia bawa lah percanggahan antara penganut Kristian ni. Seorang padri Roman Catholic di Belanda, Tiny Muskens, telah membuat seruan supaya penganut Kristian menggunakan kalimah Allah. 2007. Bagaimanapun seruan tersebut telah mendapat bantahan daripada penganut Kristian sama ada dalam kalangan Protestan maupun Katolik. Presiden Liga Katolik bagi Hak Agama dan Sivil telah membantah saranan tersebut dalam kenyataannya. Ni dia sebut Bishop Martinus Tiny Muskens can pray to Allah all he wants. Dia siap kena sindir lagi. But only adulterated Catholics will follow his lead. It is not a good sign when members of the Catholic hierarchy indulge in a fawning exchange with Muslims or those of any other religion. Dia kena hentam sendiri dengan Katolik lain. Manakala pengurusi General Synod of the Dutch Protestant Church, ini Protestan pun menolak cadangan penggunaan terjemahan Allah pada perkataan God. I applaud every attempt to encourage dialogue with Muslims, but I doubt the sense of this maneuver. Dia sendiri namakan benda ni maneuver. So it's like a political maneuvering. Satu kelicikan, strategi. So it's not kita kata forthright lah. Ada artikel berbahasa Arab tulisan Izzat Andrews, seorang penganut Kristian Koptik di Mesir, berjudul Allah bukan Tuhan agama Kristian dan Yahudi. Beliau mengatakan bahawa kalimah Allah hanya berasal daripada penggunaan orang jahiliah yang merujuk kepada Tuhan bulan. Sikit hari pernah tak jumpa orang spread kartun mengatakan bahawa Allah ni nama Tuhan bulan sebenarnya? Kan? Saya waktu kat Singapura pada tahun 2000, awal 2000 we found this. Online. Dan kawan-kawan saya pun pernah baca, tak tahulah macam mana dia orang boleh jumpa waktu tu. Time tu tak ada social media lagi. So, sibuk dia orang kata Allah ni, orang Islam ni sebenarnya sembah Tuhan bulan. Last you nak ambil perkataan tu pula. So, you settle it among yourself dulu. You pergi settle dulu. So, you bawa your mess outside of your house. And bawa kacau di kalangan kita pula. You settle among yourself dulu. Okay, you settle among yourself. Dan poin penutup yang paling best lah. Poin penutup Ustaz Aizam bawa di bawah ayat surah Ali Imran ayat 64. Katakanlah ya Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama yang kita boleh kongsi antara kami dengan kamu. Come to an agreement between us and you. Allah na'budu illallah. So that kita tidak sembah kecuali kepada Allah. Dan tidak mensyirikkan dia dengan apa-apa pun. Dan kita tidak mengambil satu sama lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan kalau mereka berpaling, katakanlah, bersaksi bahawa aku adalah orang Islam. Bersaksilah bahawa aku orang Islam. So, kalau orang Kristian nak guna perkataan Allah, silakan, bismillah. Tetapi sahut seruan kami ini. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita guna perkataan nama Allah dan kita bersepakat dan kita bersetuju untuk tidak menyekutukan Allah dengan apa pun. Hambanya ke,
apa ke sifatnya ke, tidak. Kita tidak sekutukan Allah dengan sesiapa pun. Kita tidak sekutukan Allah dengan Jesus, kita tidak sekutukan Allah dengan the Holy Ghost, kita tidak sekutukan Allah dengan Mother Mary. Kalau setuju, silakan, gunakanlah perkataan Allah. Betul? Kalau mereka setuju tidak mensyirikkan Allah dengan Jesus, dengan the Holy Ghost, dan tidak mengambil satu sama lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dalam arti kata mereka tidak mengizinkan padri-padri mereka membuat hukum tanpa berasaskan wahyu Tuhan yang sebenar, maka kita sepakat. Maka kita sepakat. Then use the name of Allah all you want. Because on that very moment, you are already a Muslim. InsyaAllah. You hanya tinggal perlu menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kamu tidak mahu lagi mensyirikkan the Father dengan Jesus Christ dan sebagainya, you automatically a step closer to being a Muslim. Nothing should stop you from accepting Muhammad as a prophet of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So persoalan terakhir, Dr. Aizam tanya, persoalannya adakah gereja Katolik bersedia untuk mempertimbangkan seruan Al-Quran untuk menggunakan kalimah Allah dengan merujuk kepada hakikat yang sama, iaitu Tuhan yang Maha Esa tanpa sebarang sekutu baginya? Jawablah. Wallahu a'lam bishawab.